Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika Haini secara langsung analisis awani. Masih segar di ingatan kita pada 2000, pada September 28 tahun 2000, ketika itu pembangkang utama di Israel, Ariel Sharon, melawat Masjidil Aqsa Asy-Syarif, dan cara tindakan Ariel Sharon ketika itu menimbulkan kemarahan seluruh dunia, bukan hanya di kalangan umat Islam, malah masyarakat sivil seluruh dunia. Dan tindakannya itu menjadikan titik utama, titik mula kebangkitan rakyat Palestin menentang kekejaman rejim Zionis dengan dipanggil Intifada. Dan rentetan dari itu, cara Zionis melayan ataupun melihat tanah suci, tempat suci umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa Al-Syarif itu bukan setakat itu saja. Pelbagai cara mereka lakukan, menggali di bawah sana, mengatakan ada sakibaki warisan yang perlu diselidiki, perlu ditemui untuk menentukan bahawa di bawah itu sebenarnya tempat asal kuil Yahudi yang perlu dikembalikan kepada masyarakat Yahudi. Dan berbagai cara juga menghalang umat Islam daripada memasuki dengan sebebas-bebasnya untuk melakukan ibadat dan juga sembahyang Jumaat dan sebagainya. Dan yang terkini kita tahu, pada 30 Oktober yang lalu, sekali lagi askar rejim Zionis menghalang umat Islam untuk memasuki kawasan Haram Al-Syarif untuk melakukan solat, dan juga menghalang umat Islam yang berusia lebih daripada 35 tahun ke bawah untuk memasuki kawasan Haram Al-Syarif. Dan ini bukan perkara baru sebenarnya, sudah dipraktikkan, sudah dikuatkuasakan sejak beberapa tahun yang lepas. Dan ini juga membangkitkan kemarahan Raja Jordan yang memanggil duta mereka di Israel, di Tel Aviv, kerana tidak bersetuju dengan tindakan terbaru Aqsa ataupun yang dilakukan oleh rejim Zionis ke atas Masjid Al-Aqsa ini. Dan bagaimana kita melihat isu ini? Kerana saban tahun isu ini berlaku dan kita lupa, dan saban tahun juga Israel melakukan serangan, menceroboh, menidakkan hak asasi umat Islam dan juga Palestin di tanah air mereka. Kita marah ketika itu, tetapi kita kemudian lupa dan kita diam apabila tiada ancaman, tiada provokasi yang dilakukan oleh rejim Zionis. Itu yang akan kita bincangkan, provokasi melampau pihak Israel ke atas Masjidil Aqsa. Mungkin Cikgu Azmi sudah bersedia, iaitu Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM, biarpun sibuk dengan berbagai kegiatan NGO-nya. Selamat datang Cikgu Azmi sekali lagi ke Esrawani. Dan di sebelah kiri saya, rakan saya Saudara Khalid Jimat, pegawai penyelidik Aqsa Syarif yang banyak melakukan engagement ataupun penyelidikan dan juga usaha-usaha berkaitan dengan memelihara kedaulatan ataupun kesucian kawasan Palestin dan juga Aqsa Syarif. Mungkin Cikgu Azmi, ini bukan perkara baru, provokasi ini. Dan tetapi ini lebih signifikan untuk kita bincangkan kerana bil ini sudah dibawa ke dalam Parlimen Israel untuk dibentangkan, mendapat persetujuan sama ada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan di Israel untuk memastikan orang Yahudi boleh memasuki Aqsa Syarif dengan bebas untuk melakukan ibadah mereka, yang mengatakan bahawa di situlah asalnya tempel ataupun kuil orang Yahudi, dan mereka berhak untuk mendapatkan akses ke dalam Masjidil Al-Aqsa. Ya benar, kali ini nampak jauh lebih nekat, sebab ini adalah ekoran daripada satu fasa pengyahudian apa yang dipanggil Masjid Ibrahim di Hebron, dan mereka telah menggunakan alasan dan cuba diperundangkan dengan mengatakan bahawa pengyahudian Jerusalem tidak akan lengkap kalau tidak kita benarkan orang Yahudi melaksanakan ibadat di dalam Masjid Al-Aqsa. Bermakna fasa yang kedua ialah pengyahudian Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan kali ini nampaknya dia bertekad bahawa mengatakan ini adalah peluang kita untuk akhirnya menguasai sepenuhnya Masjid Al-Aqsa. Kita telah cuba sejak daripada 1967. Kemudian tu daripada situ pelbagai tekanan dibuat ke atas orang Arab Palestin yang duduk di sekitar itu, dan mengenakan pelbagai syarat, pelbagai tekanan sampai menghalau, menyusahkan kehidupan mereka. Kemudian sekarang mereka telah melakukan satu yang seolah macam the last nail in the coffin, iaitu kita legalisekan dengan meluluskannya bil itu di dalam Knesset, dalam Parlimen Israel, dan itu mengatakan bahawa we have bukan saja religious right,
hak undang-undang, hak agama, tetapi kita ada legal right, hak undang-undang untuk benarkan kita masuk. Sebab itu tindakan kali ini tindakan yang nekat dan jauh lebih berani, dan orang mulai nak melihat dan menguji sejauh mana orang Islam akan bangkit menentang tindakan ini. Ya, Saudara Khalid Jimat, adakah reaksi yang diberikan oleh umat Islam, masyarakat dunia ataupun negara-negara yang berjiran dengan rejim Zionis cukup dengan apa yang diprovok oleh rejim Zionis? Kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang ni, kita dapat melihat seperti mana Saudara Nazir sebutkan tadi, kerajaan Jordan telah memanggil pulang duta mereka sebagai satu statement yang bagi saya agak tegas, sebab sepanjang hubungan antara Jordan dengan Israel selepas mereka membuat perjanjian damai pada 1994, mereka belum pernah lagi memanggil pulang duta mereka, walaupun sebelum ini pernah berlaku di mana rakyat Jordan sendiri terbunuh, ya, tapi mereka belum pernah buat tindakan seperti ini. Kalau kita lihat, saya rasa yang kalau di sekitar Palestin itu belum ada lagi suara-suara yang begitu keras mengecam Israel, kecuali dari Turki. Kita mendengar beberapa hari sebelum ini Perdana Menteri Turki yang baru Ahmet Davutoglu menyebutkan bahawa beliau berikrar bahawa isu Masjid Al-Aqsa ini menjadi isu utama bagi kepimpinan beliau, dan beliau juga menyebutkan bahawa tidak akan ada nanti orang akan mengatakan kepada rakyat Turki bahawa Al-Aqsa ini bukan isu rakyat Turki, itu adalah isu mereka. So disebabkan apa yang masih lagi menghantui kawasan di Tebing Barat, di rantau Arab sekarang ni, Mesir dengan pergolakannya, Syria disebut dengan ISIS, kemudian Iraq masih lagi dengan ISIS lagi. So kita mengharapkan ada suara yang lebih tegas. Dan mungkin saya rasa tidak mustahil kalau tidak datangnya daripada Arab, mungkin datang daripada Malaysia. Adakah ini sebagai satu tindakan mengalih perhatian oleh rejim Zionis ke atas banyak pencabulan terbaru yang dikenakan ataupun dilakukan ke atas wilayah Palestin? Pencerobohan penempatan baru Yahudi terus berlaku di Hebron, di Tebing Barat, di Ramallah. Begitu juga kekejaman yang terus dikenakan ke atas umat Islam di Gaza, biarpun tiada tanpa tindakan besar-besaran seperti mana mereka ganyang sebelum ini, tetapi ia terus berlaku juga dengan tangkapan-tangkapan terkini dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya untuk mengalihkan perhatian dan memberi tumpuan bahawa isu Al-Aqsa Sharif ataupun pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa ini dapat mengalihkan sedikit kuasa ataupun apa yang mereka lakukan di wilayah-wilayah yang mereka duduki itu? Okey, kita rehat pertama, kita jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam kita melihat provokasi terkini rejim Zionis ke atas kota suci ataupun kawasan suci umat Islam yang ketiga, iaitu Masjid Al-Aqsa. Dan ini sedikit sebanyak perlu kita katakan prihatin dan juga peduli, kerana kita tahu Masjid Al-Aqsa merupakan satu sejarah yang begitu panjang, 4,000 tahun sebelum Masih sudah kewujudan, sejak zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya. Di situlah berlakunya Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di situlah pelbagai kataupun kejadian dan juga ketamadunan umat Islam dan juga agama-agama besar dunia. Mungkin itu sebenarnya yang kita boleh kaitkan juga, Cikgu Azmi, apabila kita mempertahankan dan juga kewajaran kita melihat isu ini bukan perlu ditangani hanya umat Islam tetapi masyarakat dunia keseluruhannya. Okey, nanti saya nak minta respon Cikgu Azmi tentang itu, tetapi rakan saya mungkin Umairah Uyub ada apa yang terkini di dalam media-media sosial tentang pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas Al-Aqsa ini. Baik Haji, provokasi ke atas Masjid Al-Aqsa juga membentuk satu pergerakan di media sosial menyeru seluruh masyarakat bersatu supaya Israel menghentikan serangan, dan kempen Hands Off Al-Aqsa dijalankan pada 7 November lepas, yang mana mereka mengajak semua pihak membanjiri Twitter mendesak pencerobohan dihentikan. Pengguna media sosial menyertakan gambar dengan kaption Hands Off Al-Aqsa, nama serta tempat asal dalam usaha menarik perhatian antarabangsa terhadap agenda politik yang berlaku di sana.
Penduduk Palestin membuat perarakan ke Parlimen membawa suara agar serangan ke atas Masjid Al-Aqsa dihentikan. Pengerusi Yayasan Al-Quds, Sheikh Isgaq Talib turut membacakan memorandum menyelar dasar apartheid Israel. Selain itu, Friends of Al-Aqsa melalui laman YouTube rasmi mereka memuat naik satu video ringkas daripada Ismail Pati berjudul Do You Know Al-Aqsa yang memberi penjelasan tentang salah tanggapan mengenai Masjid Al-Aqsa. Itu antara yang dapat kami kongsikan dari media sosial berkenaan dengan isu ini, Haji. Terima kasih Umaira. Cikgu Azmi, mungkin kita lihat isu ini bukan perlu hanya solidariti diberikan oleh umat Islam sahaja. Ya, kita harus pergi lebih jauh daripada itu sebab solidariti yang hanya dilaungkan sebagai satu retorik tidak akan mengurangkan keganasan Israel ini. Ada aksi yang lebih nyata mengguna seluruh kekuatan politik umat dan juga merentas umat Islam. Artinya golongan yang tahu bahawa apa yang dibuat oleh Israel ini melanggar undang-undang antarabangsa, mewujudkan suatu suasana yang akan mengundang ketegangan yang lebih kuat. Jadi dengan itu saya kira kita menyatakan solidariti satu keperluan, tetapi kita harus mengguna seluruh strategi antarabangsa. Sebab bahasa yang dikenali oleh Israel ini bukan dengan sekadar kita menyatakan kemarahan. Mesti ada sesuatu yang lebih yang dia rasai betul. Contohnya sudah ada kekuatan BDS campaign, dia panggil Boycott, Divestment, Sanction. Sudah ada kesan di mana mereka terpaksa tutup satu shipping company baru-baru ini yang mengatakan mereka sudah dia punya khidmat perkapalan telah diboykot oleh beberapa negara di Eropah. Sementara itu semua negara OIC sekurang-kurangnya yang masih ada diplomatic relations dengan Israel itu harus menunjukkan menggunakan itu untuk kali ini membuat tindakan jelas, memberitahu bahawa kita harus suspend paling tidaknya kalau tidak memutuskan, menggantung, dan ada banyak negara umat Islam yang masih lagi ada hubungan diplomatik. Demikian juga perdagangan, demikian juga khidmat services yang ada yang dibuat oleh mereka. Yang seterusnya saya kira sedikit tadi sebelum kita bersiar kita bincang tentang bagaimana mereka membuat strategi mengalih pandangan, mengalih tumpuan. Saya kira Israel ini memang begitu tabiatnya. Dia tahu bahawa dia nak satu saat mereka akan membuat satu tindakan terhadap satu perkara. Mereka mewujudkan satu keadaan yang semua orang melihat situ, kemudian tu tiba-tiba ada satu serangan, ada satu benda yang lebih berat. Jadi strategi ini harus dibaca lebih kuat. Dan saya juga merasakan bahawa tindakan semua parlimen-parlimen di dunia, kita sudah mendengar adanya reaksi daripada London, ada reaksi daripada Stockholm, ada reaksi daripada malah ketika Gaza diserang, tindakan daripada Afrika Selatan, callback kedutaan Israel. Jadi sudah ada suatu pernyataan yang sudah melewati sempadan batas agama dan geografi. Dan ini satu peluang yang harus kita tanggapi. Apabila kita melihat signifikan pengiktirafan Stockholm ke atas Gaza, ke atas Islam wilayah Palestin, dan itu juga memberi tamparan yang begitu besar kepada Israel dan juga sekutu-sekutunya bahawa biarpun di kalangan negara-negara Kesatuan Eropah masih orang kata pun menyokong atas tindakan-tindakan tertentu yang membawa isu-isu kemanusiaan di Palestin, tetapi secara diplomatik rasmi itu, Saudara Khalid. Ya, dia satu perubahan dari sudut public opinion yang kita dapat lihat bagaimana dia tidak lagi, kalau dahulunya kita dapat melihat rakyat bila mereka ni bertindak menyatakan bantahan dan kerajaan boleh memilih sama ada mahu atau tidak mahu mengikut rentak rakyat awam. Tapi hari ini kita melihat contohnya sebagai contoh di Britain, bagaimana ahli parlimen mereka sendiri
mengusulkan ini untuk dibincangkan dalam parlimen, walaupun mungkin mengalami sedikit kekangan dari sudut mungkin ini tidak akan diambil sebagai politik di David Cameron di UK, tapi sekurang-kurangnya ia menyatakan sokongan yang jelas dari pihak MP sendiri, ahli parlimen sendiri kepada rakyat Palestin, dan mereka tidak sanggup lagi untuk berterusan membiarkan jenayah yang dilakukan oleh Israel didiamkan sahaja oleh kerajaan mereka sendiri. Dan kita boleh lihat ketika perang di Gaza baru ini bagaimana orang kuat dalam kerajaan David Cameron sendiri meletak jawatan disebabkan bagaimana kerajaan mereka tidak berkata apa-apa, membiarkan sahaja apa yang dibuat oleh Israel. Itu tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan kita boleh lihat bahawa telah ada perbincangan tentang bagaimana maybe kita perlu lihat semula kesilapan Britain. Mungkin Britain perlu minta maaf kepada apa yang telah dilakukan, keputusan yang sebelum ini menyebabkan natijah hari ini terpaksa kewujudan Israel. Kewujudan Israel. Okey, kita masih ingat pada 2005 sekumpulan ekstremis Yahudi yang membawa cadangan untuk berarak memasuki Masjidil Aqsa, sekitar 10,000 orang Yahudi untuk bersemayang di dalam Masjidil Aqsa, mengatakan bahawa mereka berhak dan perlu menamatkan hak umat Islam menentukan ataupun mutlaknya haram asyarif di dalam hak umat Islam, tetapi mereka mengatakan itu sudah tamat, dan itu terus dijadikan wacana di kalangan ekstremis Yahudi. Dan ada suara-suara di dalam Israel sendiri yang tidak bersetuju dengan suara-suara begini. Mungkin ini juga walaupun kecil, tetapi kita perlu engage ataupun masyarakat dunia termasuk di Malaysia ini perlu melihat solidariti yang di dalam Israel itu sendiri yang perlu dikukuhkan juga, kerana mereka bukan hanya melihat isu ini bukan isu agama, tetapi isu hak asasi, isu hak untuk wujud di dalam sebuah negara yang aman, mendapatkan hak dan sebagainya. Kita lihat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Kita sudah maklum hak menjaga masjid suci, tanah suci umat Islam di Masjidil Aqsa di Jerusalem ini, di Baitul Maqdis, di bawah Raja Jordan, Raja Abdullah. Dan beberapa kali Raja Abdullah memberi amaran kepada pihak rejim jangan melakukan provokasi dan tidak melakukan ataupun pelbagai tindakan-tindakan yang mencampur hak umat Islam untuk melakukan ibadat dan juga solat di dalam Masjidil Al-Aqsa itu. Mungkin Khalid melihat ini, kerana kita tahu juga undang-undang yang ditabelkan ataupun dibentangkan di Parlimen Israel atau di Knesset ini bukan perkara baru. Ia sudah pun bermula pada 2013 lagi untuk membenarkan orang Yahudi memasuki Aqsa Syarif dengan aman dan juga melakukan ibadat orang Yahudi yang dikatakan berada di bawah Masjidil Al-Aqsa itu. Bagaimana kita melihat tindakan-tindakan ini untuk seterusnya? Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, dari sudut bil ini telah diusulkan tahun lalu dan dibincangkan, dipolemikkan dalam sidang mereka di Knesset. Dan sebenarnya tahun ini dalam bulan Februari sebenarnya ia hampir diluluskan sepenuhnya. Tapi disebabkan berlaku isu yang lain menyebabkan ia diketepikan. Sebab ketika itu adanya perjanjian damai, di akhir hujung perjanjian damai antara Muhammad Abbas dengan Israel. Ya. Dan sebenarnya apa yang berlaku ini adalah tekanan yang dibuat oleh ahli parlimen yang hari ini dalam kerajaan Israel, yang mana mereka ini kebanyakan adalah daripada right wings, daripada golongan sayap kanan. Yang mana mereka ini golongan yang sangat ekstremis, yang kita mendengar apa yang diungkapkan oleh mereka memang sangat rasis. Dan mereka mendesak supaya kerajaan Netanyahu sendiri membuat kenyataan yang jelas. Kita mendengar baru-baru ini bagaimana Netanyahu membidas bagaimana beberapa MP mereka, ahli parlimen mereka, dengan sengaja pergi melawat Masjid Al-Aqsa dengan diiringi dengan rabai-rabai yang memang pro untuk ekstremis, kemudian dengan tentera-tentera mereka. Dan baru minggu lalu timbalan speaker mereka, speaker Dewan datang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan ini sebenarnya adalah satu tekanan yang sengaja dibuat oleh golongan sayap kanan mereka untuk bagi saya tekanan kepada Netanyahu dan kebarangkalian sebenarnya adalah golongan sayap kanan ini mengambil alih pemerintahan di
Israel. Dan bagi saya dah makin banyak nama seperti Naftali Bennett, macam Avigdor Lieberman yang memang sangat anti-ekstrim, sangat ekstrim. Dan saya kira Israel sebenarnya membawa diri mereka sendiri ke arah kebinasaan. Dekat itu juga petanda Pak Cikgu Hazmi bahawa Israel ataupun akan menundukkan keangkuhan mereka dalam konteks mereka sendiri, kerana masyarakat dunia bergerak ke arah satu yang lebih orang kata pun positif ke arah Palestin, mengiktiraf kewujudan Palestin, ke arah mengiktiraf perjanjian damai. Dan di kalangan orang Yahudi sendiri, mengapa tidak umat Islam ataupun masyarakat dunia engage dengan suara-suara yang moderat ini, suara-suara yang berada di tengah di dalam Israel, di luar Israel, yang menentang pentadbiran Tel Aviv ini? Ya, memang pada hakikatnya sudah ada pendekatan, tapi tidak cukup menonjol. Ada kelompok daripada golongan Yahudi Ortodoks yang memahami sejarah, yang tahu bahawa apa yang mereka lakukan ini menyalahi segala prinsip yang ada. Engagement yang Sunarzi sebut itu sepatutnya diserlahkan lagi, dikuatkan, di kalangan golongan agamawan dia yang faham, di kalangan golongan intelektual dia, di kalangan golongan mahasiswa, anak-anak muda dia yang mereka sudah mulai membaca banyak dan mengikuti pelbagai perkembangan reaksi daripada negara yang menunjukkan ini bukan masa lagi boleh menutup berita, ini sudah terdedah. Jadi saya kira memang strategi kita membuat jaringan, membuat engagement, menyatukan suara kita dengan suara mereka, membawa mereka itu mewakili dalam pelbagai dialog, pelbagai pernyataan, dan saya kira itu patut kita lakukan di mana saja, termasuk di Eropah, termasuk di kalangan golongan Yahudi di Amerika Syarikat itu sendiri. Soalnya sekarang ialah respon yang diberi oleh kelompok-kelompok ini di dalam Israel itu sendiri nampaknya tidak cukup kuat dan tidak dapat dikaitkan dengan kelompok kita yang di luar ni, yang selalu kita mendesak supaya Israel ini berhenti daripada melakukan itu. Itu yang saya rasa patut kita lakukan. Kita engage dan kena pasti kelompok di dalam Israel itu sendiri. Dan tindakan-tindakan untuk sengaja mencari marah masyarakat dunia termasuk umat Islam dengan membina sinagog dan sebagainya, membuat lawatan oleh ahli politik di kalangan aktivis mereka yang dieskort ataupun polis dan juga tentera, itu semuanya bukan disengajakan tetapi dirancang sebenarnya, Ustaz Khalid. Kalau kita melihat yang terbaru ini, bagaimana sampai tahap ditutup sepenuhnya. Pertama kali punya Masjid Al-Aqsa ditutup sepenuhnya. Kali pertama di 1967 dulu, dan ini yang kali yang pertama sejak waktu itu. Dan kita melihat insiden alasannya adalah sebab ada cubaan bunuh ke atas pengerusi kepada satu foundation yang mana memang berusaha keras untuk mengembalikan semula pembinaan temple. Temple. Okey, kita akan menyusul lagi perbincangan kita pada hari ini, pada malam ini juga, Hazmi, kerana kita nak lihat juga masyarakat dunia, masyarakat Islam ataupun masyarakat di Malaysia ini, berada pada civil di negara kita, apa yang kita boleh lakukan, kerana inilah masanya kita menunjukkan solidariti yang terkini, yang terbesar untuk memastikan bebasnya Aqsa Sharif dan bebasnya Palestin dari jajahan ataupun kerja-kerja membina penempatan haram di kawasan wilayah-wilayah yang mereka duduki. Terima kasih pada Cikgu Hazmi, Presiden Majlis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIN. Terima kasih pada Khalid Jiman, Pegawai Penyelidik Aqsa Sharif. Terima kasih pada anda. Jika ada sebarang pandangan anda tentang isu yang kami bincangkan pada malam ini begitu penting, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa buat turun aplikasi asrowani.com di App Store dan juga Google Play. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum.